Siri lepas Abah dah tegaskan hanya Allah yang wujud. Tapi kenapa solat kamu masih rasa kosong? Hari ini Abah kongsikan rahsia rukun 13 mengikut kacamata makrifat. Kita mula dengan niat dan berdiri betul. Rukun pertama adalah niat, iaitu makam qasad dan kehendak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sebut niat itu adalah gerak hati. Tapi dalam kacamata hakikat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirul Asrar menghuraikan niat itu sebagai mati sebelum mati. Maksudnya apa? Sebelum kamu solat, kamu kena matikan segala kehendak dunia, matikan kepentingan diri dan fokus hanya pada Allah. Hakikatnya, kamu kena sedar yang kamu tak ada daya pun nak niat solat kalau bukan Allah yang mengerakkan hati kamu. Kamu mengaku, ya Allah, aku ini tiada, hanya Engkau yang berkehendak atas diriku untuk menghadapmu. Rukun kedua adalah berdiri betul, iaitu makam alif dan qayyumiyah. Kenapa jasad kena tegak? Imam Ghazali mengibaratkan berdiri ini seperti huruf alif, iaitu simbol keesaan Allah. Dalam pandangan makrifat, jasad kamu berdiri bukan sebab tulang atau otot yang kuat. Kamu berdiri dengan sifat qayyumiyah Allah, iaitu sifat Allah yang berdiri sendiri. Cuba kamu bayangkan, jika Allah tarik sifat hayat dan sifat kudratnya saat itu, nescaya kamu akan tumbang jadi debu. Jadi, bila kamu berdiri tegak, kamu sedang menyaksikan kehebatan Allah yang meminjamkan keberdiriannya pada jasad kamu yang lemah ni. Niat itu adalah leburnya kehendak hamba, manakala berdiri itu adalah saksi tajallinya kekuasaan Allah pada jasad. Kalau kamu berdiri, tapi masih rasa kamu yang hebat, kamu belum solat dengan ruh, kamu baru solat dengan tulang. Siri ke-25 esok, Abah akan kongsikan pula rahsia takbiratul ihram dan al-fatihah. Sebelum kita akhiri, tinggalkan selawat kamu di ruangan komen sebagai mensyukuri nikmat ilmu ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siri sebelum ni Abah dah ceritakan rahsia makrifat melalui niat dan berdiri betul. Hari ini Abah kongsikan rahsia makrifat melalui takbiratul ihram dan al-fatihah mengikut kacamata syariat dan hakikat. Rukun ketiga adalah takbiratul ihram. Dari segi syariat, kamu mengangkat tangan dan melafazkan Allahu Akbar. Ini adalah tanda bermulanya solat dan haram bagi kamu melakukan perkara luar solat. Dari segi hakikat, dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebut ihram itu bermaksud mengharamkan dunia dari hati. Bila tangan diangkat, Imam Ghazali pesan dalam Ihya Ulumuddin, kamu sebenarnya sedang membuang segala selain Allah ke belakang punggungmu. Di saat itu, dunia sudah mati dalam hati kamu, yang tinggal hanya Allah yang maha besar. Rukun keempat adalah membaca Al-Fatihah. Ini adalah kemuncak pertemuan. Berdasarkan hadis qudsi riwayat Muslim, berlaku dialog antara Tuhan dan hamba. Bila kamu sebut Alhamdulillah, Allah menjawab, hambaku memujiku. Ini adalah adab hamba yang sedang menghadap rajanya. Dari segi hakikat, dalam kitab Ad-Durrun Nafis, kita kena sedar yang hamba itu bersifat tiada. Kamu itu la haula, iaitu tiada daya untuk memuji Allah kalau Allah tidak meminjamkan sifat hayat dan kudratnya pada lisan kamu. Hakikatnya Allah lah yang sedang menggerakkan seluruh bacaan itu untuk memuji keagungan dirinya sendiri melalui lidah kamu yang sudah lebur keakuannya. Inilah yang disebut oleh ulama makrifat sebagai puji qadim bagi qadim, yaitu Allah memuji dirinya sendiri menggunakan lisan kamu sebagai mazhar. Kamu hanyalah bekas kosong yang Allah penuhi dengan kalamnya. Jadi syariatnya kamu yang membaca, tapi hakikatnya Allah yang menggerakkan. Bila kamu faham rahsia ini, kamu takkan rasa bangga dengan amal kamu. Sebaliknya, kamu rasa syukur kerana Allah memilih lidah kamu untuk menzahirkan pujiannya. Bila kamu dah faham rahsia wahdatul wujud dalam rukun, barulah kamu dapat merasai khusyuk solat itu. Siri selepas ni, Abah akan kongsi hakikat rukuk dan iktidal. Sebelum kita akhiri, tinggalkan selawat kamu di ruangan komen sebagai mensyukuri nikmat ilmu ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siri sebelum ni Abah dah kongsikan rahsia takbiratul ihram dan al-fatihah. Hari ini Abah bawa kamu masuk ke rahsia rukuk dan iktidal, iaitu saat di mana keakuan kamu harus hancur supaya yang tinggal hanya Dia. Rukun kelima adalah rukuk. Bila kamu mula membongkokkan jasad, rasakanlah tulang-tulang kamu itu sedang lebur. Syariatnya, tangan memegang lutut, lisan menyebut subhana rabbiyal azim. Dari segi hakikat, rukuk ini adalah makam matinya keakuan. Syekh Muhammad Nafis dalam kitab Ad-Durrun Nafis mengajar kita bahawa saat jasad menunduk, pandangan hati wajib menafikan segala daya makhluk. Rasakan saat itu, kamu sedang memulangkan kembali gagah kamu
kepada Tuhan punya segala kegagahan. Rasakan dalam hati kamu, ya Allah, aku ini tiada. Mana mungkin si tiada ini punya kekuatan untuk rukuk kalau bukan Engkau yang menarik urat sarafku. Menangislah saat rukuk itu kerana kamu sedar selama ini kamu sombong. Di saat jasad separuh rebah, biarlah ego kamu ikut rebah ke bumi. Bila kamu bangun dari rukuk, kamu masuk ke rukun ke-6 iaitu iktidal. Syariatnya adalah dengan tegak semula beserta tumakninah. Dari segi hakikat, inilah makam syuhudul af'al, iaitu menyaksikan perbuatan Tuhan pada dirimu. Bila lisan menyebut sami'allahu liman hamidah, rasakanlah getarannya. Allah mendengar pujiannya sendiri yang dipinjamkan ke lidahmu. Lihatlah siapa yang menegakkan jasadmu yang lemah tadi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirul Asrar menyebut, berdiri itu adalah rahsia sifat al-hayat. Kamu berdiri bukan dengan kekuatan kaki, tapi kamu berdiri kerana dipapah oleh sifat al-qayyum. Rasakan betapa kerdilnya kamu, ibarat sehelai daun kering yang ditiup angin. Kamu tegak kerana iradatnya. Tanpa dia, jasadmu hanyalah bangkai yang kaku. Jadi rukuk itu adalah saat kamu menghinakan diri, dan iktidal itu adalah saat kamu menyaksikan kebesarannya. Bila keakuan kamu dah mati dalam rukuk, dan hanya dia yang kamu nampak dalam iktidal, barulah kamu layak untuk jatuh sujud. Iaitu saat di mana hamba kembali menjadi tanah, mencari Tuhan di tempat yang paling rendah. So, Abah bawa kamu ke kemuncak solat. Abah kongsikan hakikat sujud, iaitu saat pertemuan rahsia antara hamba dan pencipta. Sebelum kita akhiri, tinggalkan selawat kamu di ruangan komen sebagai mensyukuri nikmat ilmu ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siri lepas Abah dah kongsikan mengenai hakikat rukuk dan iktidal. Hari ini Abah akan kongsikan mengenai hakikat sujud, iaitu makam al-fana al-mutlaq, di mana hamba kembali ke asalnya, iaitu tanah. Dari segi syariatnya, 7 anggota badanmu haruslah rapat ke bumi. Kamu letakkan dahi, iaitu tempat paling mulia pada jasadmu, ke tempat paling rendah di bawah kaki. Tapi hakikatnya, sujud adalah makam al-fana, iaitu kematian nafsu. Syekh Muhammad Nafis dalam kitab Ad-Durrun Nafis menegaskan, saat sujud itulah kamu wajib menyaksikan bahawa jasadmu itu sebenarnya adalah tanah. Bila dahi mencecah bumi, rasakanlah seolah-olah setitik air, iaitu diri kamu sedang terjun masuk ke dalam lautan yang luas. Air itu tidak hilang, tapi dia lebur dalam lautan. Di saat itu, kamu tidak lagi melihat diri kamu yang sujud, tapi kamu hanya syuhud, iaitu menyaksikan kebesaran Allah yang meliputi segalanya. Kamu sujud bukan dengan dahi, tapi dengan ruh yang sudah tidak nampak lagi dunia. Kenapa kena ada 7 anggota yang sujud? Kerana 7 anggota itu membawa beban seluruh nafsu dan jiwamu. Bila kamu sujud, hakikatnya kamu sedang meleburkan segala akuan dalam dirimu. Nafsu yang jahat seperti amarah, kita sujud untuk mematikan kejahatannya. Manakala nafsu yang mulia seperti kamilah, kita sujud untuk mematikan rasa keakuan kita terhadapnya. Kamu akui di hadapan Allah, ya Allah, kejahatanku adalah dari kelemahanku dan ketenanganku hanyalah pinjaman darimu. Aku hanyalah hamba yang fakir dan tiada apa-apa. Dalam kitab Insanul Kamil dijelaskan bahawa sujud adalah saat di mana bayangan kembali kepada Tuhan punya bayangan. Bayangan itu tidak ada wujudnya sendiri, ia hanya ada kerana adanya Tuhan. Jadi menangislah dalam sujudmu, bukan kerana takut neraka semata-mata, tapi kerana rasa rindu yang amat sangat. Rindu seorang hamba yang akhirnya pulang ke pangkuan penciptanya. Saat dahi kamu bersujud di tempat yang paling rendah, biarlah keakuanmu ikut hancur. Barulah kamu akan temui Dia yang maha tinggi. Esok Abah akan kongsikan rahsia duduk di antara 2 sujud di saat hamba yang hina dipujuk dan diampunkan. Sebelum kita akhiri, tinggalkan selawat kamu di ruangan komen sebagai mensyukuri nikmat ilmu ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semalam Abah dah kongsikan mengenai hakikat sujud. Hari ini Abah kongsikan hakikat duduk antara 2 sujud. Rukun ke-8 ini adalah makam al-baqa, iaitu kekal dengan Allah. Bila dahi diangkat dari bumi, kamu bangun membawa jiwa yang sedar bahawa jasadmu hanyalah wadah. Kamu hidup, tapi hidupmu bukan lagi dengan nafasmu, melainkan dengan hayat Allah. Kamu gerak, tapi gerakmu adalah kudrat Allah. Duduk antara 2 sujud ini bukan tempat rehat bagi jasad yang penat bersujud.
Dalam ilmu hakikat, bila kamu sujud tadi, kamu sudah mematikan diri. Kamu kosong, kamu lebur. Ibarat sebiji gelas yang sudah kamu buang segala air kotornya, sekarang gelas itu sudah bersih. Allah suruh kamu bangun duduk sebab Allah nak mengisi gelas yang kosong itu dengan sifat-sifatnya. Inilah makam al-baqa. Kamu hidup semula, tapi kamu hidup bersama Allah. Kamu duduk iftiras bukan sebagai dirimu lagi, tapi kamu duduk sebagai hamba yang sedang menadah cahaya kebesarannya melalui 8 rintihan keramat ini. Rabbighfirli, ya Allah, hapuskanlah dosa keakuanku. Ampuni aku kerana pernah merasa diri ini wujud tanpamu. Warhamni, hidupkan ruhku dengan nur rahmatmu. Jangan biarkan aku mati lagi dalam kelalaian dunia. Wajburni, tampalah kehinaan sifatku dengan kesempurnaanmu. Aku ini cacat, maka cukupkanlah aku denganmu. Sarfakni, angkatlah makam syuhudku. Biar mataku memandang dunia, tapi hatiku sentiasa memandangmu. Warzukni, rezekikan aku dengan ma'arifatullah, yaitu lazatnya merasai kehadiranmu yang meliputi sekalian alam. Wahdini, peganglah hatiku dengan hidayat al-haq. Jangan biarkan aku berpaling lagi kepada selain engkau. Wa'afini, selamatkan batinku daripada syirik khafi, yaitu rasa diri punya daya dan punya upaya. Waqfu anni, padamkanlah seluruh kewujudanku. Biar lebur aku dalam kemaafanmu, sehingga yang tinggal hanya engkau. Jadi, duduk iftiras itu adalah saat penyucian dan pengisian. Kamu bangun dari sujud dalam keadaan kosong, yaitu fana. Dan kamu duduk untuk diisi dengan cahaya kesedaran. Nikmatilah saat Allah sedang membalut ruhmu sebelum kamu sujud semula untuk kali kedua. Esok, Abah akan kongsikan rahasia sujud kedua dan tahiyat akhir saat hamba duduk memberi salam kepada kekasih Allah. Sebelum kita akhiri, tinggalkan selawat kamu di ruangan komen sebagai mensyukuri nikmat ilmu ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siri lepas Abah dah kongsikan rahsia mengenai duduk antara dua sujud, iaitu penyucian dan pengisian hamba. Hari ini Abah akan kongsikan pula rahsia sujud kedua, duduk tahiyat akhir beserta lafaz. Mengikut kitab Syiarus Sholikin, sujud pertama adalah untuk kamu tinggalkan dunia. Tapi sujud kedua ini adalah untuk kamu mematikan diri sendiri. Kamu bersujud sekali lagi untuk pastikan tiada lagi rasa keakuan yang tinggal. Di sini kamu benar-benar lebur. Setelah itu, kita masuk ke bab tahiyat akhir, yaitu hakikat mikraj dan pemulangan sifat. Sekarang, kamu duduk menghadap dalam makam musyahadah. Inilah mikraj bagi orang mukmin, mengulangi dialog keramat antara Rasulullah dengan Allah. Kamu mulakan dengan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Mengikut kitab Ad-Durrun Nafis, inilah saat kamu memulangkan sifat. Kamu mengaku bahawa segala kemuliaan dan gerak diammu tadi sebenarnya milik Allah. Kamu serahkan balik pujian itu kepada Tuhan punya diri. Kemudian kamu memberi salam, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Inilah tauhidul sifat. Kita memberi salam kepada Nabi kerana baginda adalah mazhar, yaitu tempat nyata bagi segala sifat Tuhan. Kamu memandang kebesaran Allah melalui cermin Nur Muhammad. Kemudian kamu menyebut Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Inilah salam kepada diri sejati. Kamu mengakui bahawa ruhmu dan seluruh hamba Allah yang soleh itu bersumberkan cahaya yang satu. Kamu keluar dari rasa asing menuju rasa kasih pada seluruh hambanya. Kemudian kita masuk ke puncak syahadah, yaitu penyatuan zat, sifat dan af'al. Ketika kamu menyebut asyhadu alla ilaha illallah sambil mengangkat jari telunjukmu, inilah tauhidul zat. Kamu menafikan kewujudan dirimu dan menetapkan hanya Allah yang benar-benar wujud, tiada yang wujud melainkan zat Allah. Dan kemudian kamu menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah tauhidul sifat dan tauhidul af'al. Kamu bersaksi bahawa segala sifat mendengar, melihat, berkata-kata dan segala af'al, yaitu perbuatan di alam ini, sebenarnya adalah kenyataan sifat dan perbuatan Allah yang zahir melalui jalan kerasulan. Kamu memandang bahawa Muhammad itu adalah kenyataan bagi sifat-sifat Allah. Akhirnya, kamu tutup dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adalah proses mahabbah, yaitu menenggelamkan diri dalam cinta Nabi. Kamu memohon supaya ruhmu diwarnakan dengan cahaya akhlaknya sebelum kamu kembali ke alam dunia melalui salam nanti. Esok Abah akan kongsikan penutup perjalanan rahsia rukun 13 ini melalui rahsia salam dan tertib. Sebelum kita akhiri, tinggalkan selawat kamu di ruangan komen sebagai mensyukuri nikmat ilmu ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Siri lepas Abah dah kongsikan mengenai hakikat sujud kedua dan tahiyat akhir. Hari ini Abah akan kongsikan pula rahsia dua rukun terakhir, iaitu salam dan tertib, sekaligus menutup perjalanan rahsia rukun 13 ini. Mengikut kitab Ad-Durrun Nafis, salam bukan sekadar berakhirnya solat, tapi tanda bermulanya penyaksian sifat Allah pada alam syahadah. Bila lidahmu menyebut Assalamualaikum, hatimu sedang menyaksikan tajalli sifat Assalam. Kamu memberi salam kerana sedar bahawa tiada kesejahteraan dan tiada kehidupan pada makhluk, melainkan semuanya adalah kenyataan, iaitu atsar daripada sifat-sifat Allah semata-mata. Bila lidah menyebut warahmatullah, batinmu menyaksikan bahawa rahmat Allah itulah yang meliputi segala yang wujud. Di sinilah hamba mencapai makam baqa. Kamu kembali berurusan dengan makhluk, tapi pandangan hatimu tetap syuhud kepada sifat-sifat Allah yang sempurna pada setiap kejadian. Kamu melihat wajah makhluk, tapi yang kau rasa adalah kehebatan pencipta yang zahir pada setiap ciptaannya. Kemudian kita masuk pula pada rukun terakhir, iaitu tertib. Mengikut kitab Ad-Durrun Nafis, tertib itu adalah makam syuhudul wahdah fil kasrah, iaitu menyaksikan yang satu pada yang banyak. Hatimu menyaksikan bahawa walaupun gerak solat itu berbeza dari niat membaur ke salam, hakikatnya ia adalah satu kesatuan af'alullah yang tidak terpisah. Kau tidak boleh rukuk sebelum berdiri, kau tidak boleh salam sebelum sujud, kerana setiap rukun adalah urutan kenyataan sifat Tuhan pada dirimu. Tertib mendidik batinmu supaya tidak merampas kerja Tuhan. Kau hanyalah hamba yang mengikut aturan yang sudah ditetapkannya. Bila kau selesai solat dengan tertib, rahsia ini akan kau bawa keluar ke alam syahadah. Kau akan sedar, tiada satu zarah pun yang bergerak secara kebetulan. Setiap ujian, rezeki, bahkan setiap hela nafasmu, semuanya mengikut tertib Allah. Hatimu tidak lagi gundah mengejar dunia, kerana kau sudah syuhud bahawa Allah Al-Hakim telah mengatur segalanya. Orang yang tertib solatnya akan tenanglah langkah hidupnya, kerana dia tahu siapa yang mengatur geraknya. Siri selepas ini, Abah akan masuk pada topik baru, iaitu makrifat dalam kehidupan. Semoga perkongsian Abah beri manfaat pada kamu semua. Sebelum kita akhiri, tinggalkan selawat kamu di ruangan komen sebagai mensyukuri nikmat ilmu ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.